A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang sedang menonton bersama dengan pelajar. Salam sejahtera, salam muhibah, salam maju jaya, salam satu ma'had kepada pelajar lelaki dan juga perempuan, pelajar kelas 3, garis 1 dan juga garis 2 yang saya dikasih sekalian. Jadi alhamdulillah, pertama kali kita sama-sama ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang yang Allah Subhanahu wa taala lagi taruh umur kita, lagi taruh usia kita dan juga lagi taruh kesihatan kita, jaga kesihatan kita dari segala-gala penyakit-penyakit yang merebak di tempat kita pada dalam tahun ni. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala hingga sampai akhir nanti, akhir hayat kita. Amin. Jadi dalam minggu ni sungguh-sungguhnya kita ngaji onsite dah. Kita ngaji temu di sekolah. Tetapi dari pihak tahan itu dalam minggu ni so ada guru-guru dan juga bahagia perkenaan dengan nek-nek saat itu kena turun lapangan, kena turun di sekolah-sekolah untuk nak nek-nek kepada sekolah-sekolah pada pelajar-pelajar lah, kepada pelajar-pelajar tadika dah untuk nak hajak main ngaji di sekolah resai kita. Lalu tu dalam minggu ni dalam hari Ahad ni kita terpaksa kita nak ngaji online satu hari, dan juga dah lebih kurang 3 minggu. Lebih kurang 3 minggu kita akan ngaji dalam online. Lepas tu sama tu biasa tapi agama kerana kita pergi online ni tiap-tiap hari Ahad. Tiap-tiap hari Ahad pihak guru yang sakut paut ada dalam nek-nek saat itu dia kena pergi turun lapangan. Tu lalu tu lah kita tu dalam mata pelajaran kita bagi agama ni kita kena ngaji online. Tapi tak ada halangi bagi kita dalam untuk nak kita ngaji, walaupun dalam online pun kita boleh ngaji. Tu nak di hari ni tak boleh tinggal lah. Online dengan onsite tak boleh tinggal. Kena terpaksa kita nak ngaji. Cuma yang pasti bagi kitanya persiapan bagi pelajar ni itu kena baca surat serta mendalami ataupun memahami dalam mata pelajaran kita saat itu. Baik pada hari ni kita ngaji tarikh atau pemadas sejarah kelas 3, kelas 3 garis 1 dan garis 2. Kita buka pelajaran 9 lepas daripada kita buka kota Mekah. Kita ngaji dah kota Mekah ni. Yahudi Madinah. Yahudi Madinah. Lepas tu hari ni kita ngaji di pelajaran 9. Yang 9. Yang 9 ni cara bab perang. Peperangan. Gaponyo, sebab gaponyo kita akan nanti tengok. Kita akan nanti perhati. Yang utamanya pelajar kita nak ada surat. Saya pun ada waktu baik ketah ataupun cedenge bagi point kita dah ataupun work point dah. Work point kita dah. PowerPoint saat ni tu untuk kita tengok. Tapi kita lebih moleknya kita boleh tanda dalam surat kita. Tanda lebih baik lagi. Buka pelajaran 9 muka 30. Hari ni kita nak ngaji bab peperangan. Kalau kecek kampung kita bab perang. Peperangan. Kalau mengikut bahasa surat peperangan. Tu. Sebab gapo boleh Islam saat itu agama Islam yang dibimbing, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berperang. Sebab gapo Nabi boleh ajar kita berperang. Tak naik tak bukan, iaitu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala yang berfirmannya Bismillahirrahmanirrahim. Waqatilu fi sabilillah alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Tu.
ayat Quran nah yang Allah berfirman kepada Rasulullah, kepada Nabi kita. Yang bermaksudnya, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Tetapi janganlah kamu melampaui batas, kerana sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, ya kata bab perang saat ni tu Tuhan diperintah oleh Rasulullah. Nah, kerana apa? Kerana agama Islam telah dianyanyai, telah dibuat kena, telah dibuat karuk, telah dizalimi. Nah, telah dibuat zalim oleh orang kafir. Nah, pada masa tu Abu Lahab. Nah, Abu Lahab tu pak saudara Nabi. Tetapi ia ingkar agama Nabi, agama Islam ni ia ingkar, ia tak percaya. Nah, dan juga dia tu azal di hati dia tu ia nak bunuh Nabi. Nah, dia nak bunuh anak nakal dia seorang ning. Kerana apa? Kerana Nabi saat ning mari duk hajar. Mari duk hajar orang-orang kampung kota Mekah pada masa tu masuk agama yang baru. Padahal agama Islam, agama yang baru ni lah agama untuk nak selamat diri dia dan juga keluarga dia daripada api neraka. Tetapi dia engkar, dia tak percaya di mula lagi. Lalu itulah Tuhan diperintah kerana sebab boleh perintah perang saat ni tu sebab apa? Sebab Islam tak hajar perang. Islam tak hajar pemeluk Islam tu ganah, karuk, jahat, teroris. Dia tak hajar di mula lagi. Tetapi dia hajar apa? Apabila kita dianyanyai, orang-orang Islam itu dianyanyai, dibuat nyanyo, dimenzalimi oleh orang kafir, dibuat karuk oleh orang kafir, maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat surah Al-Baqarah, nah ayat 190. Nah, kita tengok dalam surah Quran lah. Nah, waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Gapo? Maksud ayat Quran ni kata no. Dan perangilah. Dan perangi. Maka kata perangi ni kita nak lawan kelak. Yo lawan kita nak lawan kelak. Nah, di jalan Allah. Di jalan Tuhan lah, jangan buat peperangi buat ikut saya. Nah, kalau bukan jalan Allah, tak akan boleh pahala dan juga tak akan dapat syuhada, tak akan dapat syahid. Nah, di sisi Tuhan tak akan dapat. Nah, tetapi kita nak niat, nah di sini ni peperangan itu di jalan Allah. Bekno, iaitu untuk nak menegakkan agama Islam, untuk menegak kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di muka bumi ni. Maka tu adalah niatnya fi sabilillah. Nah, dia kata orang-orang yang memerangi kamu, mung perang sebab mung kena dok buat nyanyo, sebab mung kena dok perang oleh orang. Ataupun demo seremu dulu, maka mu wajib dirimu itu mu kena balas kelak atau memerangi musuh tu kelak. Tu ayat izin di peperangan. Nah, ayat izin boleh perang. Nah, sebab Islam itu Islam yang agama yang tidak dihajar pemeluk-pemeluk je tu ganah, teroris. Ia ada bukan. Nah, Islam hajar ni Islam hajar aman damai. Nah, agama Islam hajar aman damai. Tetapi apabila kita dicerobohi, kita dimuat nyanyo, kita dimenzalimi oleh orang kafir saat itu, maka wajib di kita nak jaga diri kita. Diri kita, keluarga kita, nah, agama kita, bangsa kita dan juga tanah air kita. Lima perkara ni kita nak jaga. Nah, satu, keturunan kita nak jaga. Sebab Nabi jaga keturunan dia. Nah, satu keturunan Nabi bangsa Arab. Nah, Nabi bangsa Arab Quraisy, Nabi jaga keturunan dia. Nabi kita pun jaga keturunan kita. Keturunan kita tu masing-masing lah. Ada bako tu, ada bako ni. Maka kita nak jaga keturunan kita. Dan juga keturunan kita, tok nenek moyang kita ni orang Jamir dulu, orang Melayu. Kita nak jaga. Nah, kita nak jaga keturunan kita. Yang kedua, bahasa. Alat percakapan ni ataupun alat komunikasi, bahasanya alat komunikasi ni. Kita duk kecek ni. Bahasa kita duk kecek ni. Nabi bahasa Arab. Nah, Arab tu saya tak tindak goyak agak dah. Sebab saya orang Melayu tak tindak goyak.
Nah, tetapi kena jaga bahasa. Dua roh. Nabi jaga, dua roh Nabi jaga. Yang tiga, nah bangsa. Nah, kalau bahasa saya kata sancak. Nah, sancak kita itu nak jaga. Tiga. Nah, kita saya bangsa Melayu. Nah, saya bangsa Melayu. Demo pun bangsa Melayu. Nah, kau tonton nenek moyang demo pun bangsa Melayu. Maka kita nak jaga bangsa kita. Nah, turun temurun kepada kita sampai ke hari ini adalah bangsa Melayu. Nah, mejok di Nabi Ibrahim, nah Nabi Muhammad, nah hingga siapa gapo sahabat-sahabat tabi'in, nah khalifah tabi'in ulama sampai kita di hari ini. Nah, itu loh yaitu adalah kita ni sebagai bangsa Melayu. Nah, kita nak jaga. Nah, satu keturunan, yang dua bahasa, yang tiga bangsa, yang keempat budaya. Nah, budaya. Nah, budaya dan tanah air kita nak jaga. Tiga, empat dah. Budaya kita ke apa budaya? Budaya Melayu. Nah, ni sokok. Baju kocek tiga. Nah, kating 5T. Nih, dua T atas ni. Kalimah la ilaha illallah Rasulullah dan juga solat. Ada tinggal dua ni. Zakat. Puasa di bulan Ramadan. Lepas tu haji. 5 cukup. Nah, cukup 5 ni. Nah, jatuh kita tu nak jaga. Nah, apa budaya. Nah, tunjuk kata lambang bagi orang Melayu. Maka Rasulullah kalau banding Arab. Gapo pakai kain sebeh. Nah, kain sebeh tu dah batu selik ega pula atas. Lepas tu baju boh, baju tuk. Baju tuk selalu turun. Tu nak tahu budaya Arab. Maka Arab menjaga bahasa Arab. Nah, batu tanah air kita. Nah, tanah air kita dulu yang berasal dari Nusantara kita ni. Nah, mek jadi langkah suka dengan siapa? Langkah suka Sriwijaya, Patani Darussalam dan juga Klaten, Kedah, Terengganu, Gapo semua ni tu. Nah, tu panggil tanah air kita di Nusantara ni, di semenanjung tanah Melayu ni. Nah, maka Rasulullah pun menjaga dua, iaitu Makkahul Mukarramah dan juga Madinatul Munawwarah. Tu tanah air Nabi. Tanah air Nabi wana di Madinah, Makkahul Mukarramah wana di Makkah. Nah, tetapi hijrah oleh Nabi kena hidup di Madinah, maka kena jaga antara dua-dua tu. Tu yang Nabi wana di Makkah. Nah, tapi Nabi akhir hayatnya, akhir lafaz yang terakhirnya di Madinah, tanah di Madinah. Tu maka dua-dua tu Nabi suruh kita jaga. Sebab tu apa dalam hadis Nabi kata hubul watan. Nah, hubul watan minal iman. Cinta pada tanah air itu setengah daripada iman. Nah, sebab itulah kita ni tu kita nak jaga. Pak, yang ke akhir 5 iaitu agama. Nah, agama. Nah, kita sebagai agama Islam, nah maka jagalah agama kita, jangan wi orang duk hina, jangan wi orang duk kenak, jangan wi orang duk mencaci pada kita. Nah, kepada agama Islam. Nah, di hari ini telah berlakunya banyak. Nah, gapo panggil orang yang duk hina. Nah, duk hina kepada agama Islam kita sendiri. Tu. Maka sebab 5 perkara ni lah Nabi diperintah kita kena jaga. Nah, jaga. Maka sebab itulah marinya peperangan. Maka tu ayat Quran itu ni banyak. Nah, tentang bab dalam habak bab jihad ataupun bab peperangan ni hak kecek Tuhan duk kecek habak peperangan ni banyak. Dalam surah Taubat pun ada, dalam surah Baqarah pun ada. Nah, tera kita tu balik Quran, tengok makna juga apa dalam surah Taubat dan juga dalam surah Baqarah. Nah, surah Baqarah banyak tu yang kecek juga tertehar dengan bab peperangan ni. Nah, ni. Tu. Lepas tu dan apabila demo ni tu, nah, apabila demo ataupun orang kafir saat ni tu kena ataupun kau kita terpaksa, kita wajib kita kena jaga. Nah, jaga daripada yang demo nak buat karut. Contoh, saya nak contoh mudah-mudah. Umur demo sebuah umur kita ni tu. Nah, demo ayah demo, mi demo, dengan adik kakak demo dah cukup dah buat dengan molek lah umur demo sebuah tu habis kat juta-juta. Tetapi saya hari ni, nah, misalnya saya ni sebagai pengganah. Saya ni pengganah, saya buat karut umur demo, katok tie katok tie goda dinding hingga siapa
Ngan siapa balik sengit umur remo. Maka di situ tu lah maka nak tak kita ni tu diperintah oleh Allah kena jaga umur kita. Jangan wi orang lain mari buat karut kita. Mari buat karut diri kita dan juga bagai-bagai kita. Tu. Sebab tu kita nak pagar. Nah, sebab tu kita nak pagar. Artinya pagar-pagar di sini kita nak jagalah. Kita nak perai. Ya perai mari, kita nak perai kelak. Makna jangan tak gitu. Sebab tu Tuhan diperintah kepada Nabi perai. Weh boleh dah Nabi Muhammad mu kena perai sebab dia mau serai mu hari dah. Mu kena latih, mu kena mu kena latih tentera-tentera mu kena hantu tentera-tentera mu. Tu maka Nabi pun susung cekak dah. Nah, apabila nak apa panggil nak revolusi ni, orang itu kena cedek dah. Nah, ke tentera Kalau kita banding dengan Nabi, kita banding dengan Nabi. Kalau lah Nabi itu tak perai, tak ajar bab perai. Nabi doa boleh tak? Nabi doa pada Tuhan. Nabi doa boleh. Tuhan terima. Tuhan tak tolak doa Nabi. Nah, tapi sebab apa Nabi kena perai? Sebab Nabi dia tahu kata akhir zaman itu umat Islam di hari ni lebih kurang dalam 300 tahun ni sebelum Nusantara kita di hari ni telah dimencerobohi oleh kafe-kafe kafe Sier dan juga kafe British, kafe Belanda, kafe Yahudi duk mai kawasan Nusantara kita ni bercekak-cekak dah. Banyak sangat ada duk mai. Banyak sangat duk karu, duk tindah, duk zolim. Zolim tiga potek ya ada lako. Lebih kurang saya tak silap kalau dalam Nusantara kita ni tak lebih kurang daripada negara. Satu segi politik, segi jajah ataupun yo kena segi politik. Segi politik maknanya segi pemerintah segi pemerintah yo kena yo menceroboh yo guling kedaulatan Islam zaman dulu ni masa langkah lepas dari langkah suka. Kesultanan Melayu di Melaka Kedah tua zaman dulu di Nusantara ni jatuh Islam berkembang di alam Melayu ni di kawasan Nusantara ni. Semenanjung tanah Melayu. Mek di mana semenanjung tanah Melayu? Kalau kita nak ke bakok siapa di Pek Buri. Pek Buri Kiling, tuang laut tale Autai, tuang kok gisang Singapura. Indonesia Malaysia tu masuk bantat dah. Batu tepi Australia. Tepi Australia no kili ni mari kok ni. Kali ni mari kok Andaman ni. Tu luahnya. Dia panggil tu semenanjung tanah Melayu. Dan juga pada masa Nabi pun luah takluk Nabi itu Makkahul Mukarramah dan juga Madinatul Munawwarah. Tu hak Nabi. Masa Nabi. Sebab kita tak ada masa Nabi. Kita ambil kaji sejarah Nabi untuk sebagai pedoman, sebagai pengajaran, sebagai pengalaman. Yang Nabi selepas habis itu kita pun akan jalan. Cuma kan mengikut situasi dan juga kondisi, keadaan keadaan tepat. Keadaan situasi iaitu tepat. Situasi kondisi itu maknanya keadaan tepat itu kita nak gunalah. Tidak juga teknik semua itu mengikut cara-cara yang Nabi ajar dan juga cara-cara yang kita mengaji. Patulah ayat Quran yang turun oleh Nabi ni berperangai sebab kalau kira banding dengan Nabi itu kerana fok Islam pada masa tu kena buat nyanyi banyak. Kena duk sepak, kena duk godeh, kena duk bakar umuh. Oleh orang kafir. Itu diketuai oleh Abu Jahal. Pak nakal Nabi sendiri. Abu Jahal, Abu Lahab. Pak Debel kota Mekah pada masa tu. Tu sikit banyak sebagai mukadimah tentang keizinan berperang. Sebab kita boleh tahu kata geno Islam tak hajar. Kata kalau Islam tak hajar buat karut kat orang. Ya betul memang sungguh. Waktu tu Islam tak hajar. Tetapi apabila orang kafir buat karut kita tu wajib kena tahan. Kita nak wajib supaya saya dayak paning kita lah. Umur kita saya tak sewi orang buat kena umur kita. Maka kita nak jagalah. Duduk situ. Tu atas kita jaga baik mana. Sah kata kena bergocoh ke bergocoh. Sah kata kena bedek ke bedek.
Sebagai untuk apa? Itu kita nak jaga umuh kita. Tu adalah hak bagi Islam dan juga hak bagi manusia semua. Ya ada jaga. Supaya kerak moh kita, kerak orang tu kita nak motang. Pagi betul. Tak ada mau ikut kita nak murai. Ataupun kebun dia kita. Tu kita nak jaga semua tu. Wajib kita nak jaga. Dia mau curi apabila dia mau curi tu, kita boleh cara hukum Islam lah. Kalau negara Islam, tapi kita ada negara Islam ni, kan hatta dadu, no gitu yang dadu dirompak gitu gini. Ceng tu email, ceng tu nebe, ceng tu meneh. Ceng nama naik, mau ikut undang-undang sia lah. Tu. Tengok dalam isi sikit. Tengok dalam isi sikit. Bila Tuhan izin berperang ni dengan orang kafir Yahudi, dengan orang kafir musyrikin Mekah. Kita tengok isi keizinan berperang pada tahun yang kedua Hijrah. Tak lama li. Nabi Hijrah mek di Mekah pergi sampai Madinah. Sampai Madinah tu orang panggil satu Hijrah. Nabi duduk di situ tu setahun. Panggil satu Hijrah. Maka duduk 2 tahun cukup 2 tahun itu panggil tu 2 Hijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dibenarkan oleh Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan, untuk berperang dengan musuh. Berperang dengan musuh, bukan berperang sama Islam ni kita nak faham molek. Tapi orang ni silap salah ya ada juga. Dia kata demo tu duk bunuh sama-sama Islam. Tengok pula Islam tu, orang Islam tu baik mana. Kadang-kadang Islam tu jadi munafik. Kita wajib bunuh. Pada masa Rasulullah ni ada. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah itu ada ne orang yang tak boleh hijrah. Ada ne orang yang tak boleh hijrah kepada bersama dengan Rasulullah. 3 golongan. 3 golongan yang dalam Rasulullah hijrah tu tubik 3 cabaran, 3 golongan. Saya nak cerita ni sikit. 3 golongan. Golongan pertama ni, saya nak tiada 3 golongan ni, mudah-mudahan kita dan dekat saya sendiri ni bukan duduk dalam jalur yang ketiga. Bukan duduk dalam aku yang 3. Mohon ni minta wijau. Saya minta wijau diri saya dan juga pada kita. Yang pertama, hijrah saat itu, bos ada hijrah tu sahabat pergi dulu. Sahabat-sahabat semua tu pergi dulu. Dia tinggal lak kesuk Abu Bakar dengan Nabi. Lepas tu ya ada keluarga Nabi, ada lagi dah tak lagi gitu. Ya ada. Ya ada. Lepas tu ada bersamalah hijrah lak hari ni. Ya ada pula. Tapi bukan kita pergi kaligus semua tu dak. Pergi apa kita rai-rai. Hak boleh pergi dulu. Hak boleh tinggal pergi dulu. Tu. Hak pertama. Hak golongan A. Macam mana tahu golongan A ni ya tu. Pergi siapa di Madinah tu, lepas tu orang Madinah tanya, "Oi, mung hebat mung ni. Mung hijrah kerana apa ya tanya?" Ya jawab dalam mulut dia kata, "Aku hijrah kerana Allah dan Rasul." Aku hijrah mari sini ni kerana Allah dan Rasul. Maka ya boleh. Ya boleh pahala dengan Tuhan dan juga beriman kepada Nabi. Beriman kepada Tuhan dan juga beriman kepada Nabi. Ya kata, aku hijrah sini ni, mari ni untuk kerana Allah dan juga Rasul. Atau fi sabilillah lah demo lagi ni. Tu. Lepas tu yang kedua. Yang kedua ni orang Madinah tanya pula. Tanya orang lain pula lah, bukan orang tu pula, tanya orang lain pula. Mu ni kemah ni, mu mari hijrah ni. Ada aku mari aku mari hijrah sini ni kerana budak ku duduk sini, kerana fan ku duduk sini, kerana orang Tino ku duduk sini. Tu. Pada masa tu lah panggil hadis innama a'malu binniyat turun. Tuhan perintah pada Rasulullah suruh betul, suruh yak kepada sahabat-sahabat tu. Dia kata, jikalau kata mu niat baik mana itu, maka niatmu boleh baik tu. Dia kata, innamal a'malu binniyat. Semua perbuatan kita semua tu tergantung dengan niat. Tu 2. Maka 2 lagi golongan yang kebin ni tak apa lagi. Yo hijrah juga bersama dengan Rasulullah. Berhijrah dengan Nabi. Tetapi golongan yang 3 ni lah. Saya minta jauh dengan diri saya dan juga kita semua. Golongan yang 3 ni tak pergi. Yo saya kedai yo saya umuh dia. Yo saya tanam dia. Yo saya harta benda dia. Dia tak saya bersama hijrah dengan Rasulullah. Dia tak saya turut perintah. Maka kita dah kata, apabila yo tak turut Rasulullah, berarti tu yo tu tak turut perintah Tuhan.
Tu. Maka siapalah ni siapalah pepengeh, nah siapalah pepengeh 2 hijrah ni siapa? Nah, ya tak ada lagi ruat hang. Nah, jodoh di Mekah. Maka apabila siapa pepengeh antara Islam dengan orang kafir Mekah saat itu, maka berita saat itu siapa kepada Nabi. Nah, kata no, ya Rasulullah, dalam ne orang, dalam tentera musyrikin Mekah saat itu ada ne orang Islam. Nah, yang tak saya bersama dengan Rasulullah, yang tak saya hijrah pada masa itu. Patu apa panggil saikau, nah saikau Nabi ni ayat ada juga. Nah, saikau setiap pepengeh ni ada saikau. Nah, saikau noi kau krong itu nya ada. Nah, maka pemberita Rasulullah ni kau ya. Nama tu ne orang ni cukup. Tu cukup ne orang. Tu cukup ne orang. Maka Rasulullah kumpul tentera-tentera Islam semua bagi depan Rasulullah semua untuk nawi ucapan dan juga nawi semangat. Nah, kepada tentera-tentera Islam itu Nabi royak. Hei dalam tentera musyrikin Mekah sana itu ada ni orang. Nah, ni orang ning orang Islam, tapi dia tak seikut ajaranku, dia tak seikut ajaran Tuhan. Maka bagi siapa yang jumpa ni orang ning bunuhlah. Tu bunuhlah. Tu nak kata Islam boleh bunuh apabila orang Islam tu buat gapo-gapo tersalah dengan agama Islam. Contoh hak sak ning tu yang pada masa Rasulullah ning, sebab ni orang ning duk lawas dengan orang Islam. Nah, yo ni orang ni Islam. Yo duk dalam barisan tentera kafir musyrikin. Maka yo lawan dengan Islam. Orang yang melawan Islam ni lah hukumnya boleh bunuh. Boleh nak bunuh. Tanang ke mana ni? Rasulullah hajar kita dah. Hajar kita dah. Situlah. Maka mudah-mudahan kita itu jauh daripada benda-benda macam itu. Nah, kita untuk negakkan agama Islam. Nah, demi keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu maka nenek itu tu dalam peperangan siapa perangan itu dan dalam masa ni dalam peperangan ni. Maka terbunuhlah dalam nenek itu. Maka Nabi pun baik nenek itu. Nah, hak ya Islam. Maka Nabi gaso gali, so sahabat ni gali, bukan gali kubur, dak lah gali besing lubang. Nah, besing lubang itu tau geduk masuk dalam lubang tu. Maka Nabi cakap pinggir kata, mung sak ning tak turut perintah Tuhan, mung tak turut perintahku, maka mung sebab mung saya kepada dunia mung, kerana mung saya kepada harta benda mung, maka muduklah dengan harta-harta benda mung. Lepas tu mu nanti timulah azab api neraka Tuhan. Nabi kata. Maka sahabat pun kamu. Tu satu kisah yang kita itu boleh boleh pengajaran bagi kita untuk buat padoman. Nah, kita nak doa belah lap mana. Nah, di kita ni tu kita lah orang yang terpilih. Nah, kita sendiri orang yang terpilih, kita nak duduk lap mana. Nak menegakkan agama Islam sungguh-sungguh ke? Cuma ke kadang mulut saja ke? Hak tu terserah kepada kita semua masing-masing. Nah, tu. Nah, maka setelah orang-orang Islam menyakiti dan menyakiti, dan dizalim oleh mereka di sini mana orang kafir lah. Sebab tu Tuhan perintah berperang. Nah, Tuhan saat itu berperintah untuk Nabi itu susun latihan tentera-tentera Islam untuk berperang, untuk berperang dengan kafir-kafir Quraisy. Nah, kafir-kafir Quraisy Mekah. Kerana panggil lama, nah, dalam tentera dalam orang Islam tu dok buat nyanyo oleh orang kafir. Nah, lalu itulah Tuhan itu perintah kepada Rasulullah berperang. Nah, tu. Sekarang kau datang saja bagi saya, mudah-mudahan jadi manfaat. Nah, dan juga diri saya sendiri dan juga kita semua. Dan juga akhir saya ni suruh kita tu tulis isi. Nah, waktu hantar. Nah, post dalam post tu. Nah, waktu hantar kepada saya. Nah, maka kita sambung pula minggu depan online pula. Nah, online pula. Minggu depan ni online pula. Kita jumpa pula iaitu tujuan peperangan dalam Islam. Ya Islam ni hajar pula. Apabila ada peperangan ni nak ada tujuan gapo 1 2 3 4 5 ni. Ya ada pula. Nanti kita sambung pula minggu depan. Nah, insya-Allah jika tahu Tuhan tahu mu lagi, nah kita berjumpa pula
Akhirnya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.